Baiklah saudara, perkembangan lintas langsung petang ini dibuka dengan negeri Cik Siti Wan Kembang. Nur Hazwani Zakaria yang telah bersedia di studio RTM Kota Baru. Jadi teruskan dengan perkembangan semasa dari Kelantan. Hazwani. Terima kasih Lela. Dibuka secara rasminya bermula hari ini, pengguna jalan raya di Kota Baru kini mempunyai laluan alternatif ke Ketereh. Perasmian pembukaan jajaran kaduk ke Ketereh menerusi projek lebuh raya Kota Baru ke Kuala Krai sepanjang 6.8 km itu juga telah menjimatkan masa perjalanan laluan asal dari 20 hingga 30 minit kepada 7 minit sahaja. Menteri Kerja Raya Barubian turut memaklumkan projek infrastruktur berimpak tinggi sepanjang 61.4 km ini dibahagikan kepada 3 pakej utama yang dilaksanakan secara berperingkat. Keseluruhannya ada di peringkat. We have stages ya, dan ada yang akan dilaksanakan dalam 2020 ya. Kerana lebuh raya ini adalah panjang. Central Spine Road dirujuk kepada CSR ini akan dibinakan berperingkat. Okey. Jadi memang mengikut jadual yang ditetapkan. Iya, setahap ini mengikut jadual yang ditetapkan. Ya, begitu. Terdahulu beliau merasmikan pembukaan pakej 2A dari Kaduk ke Ketereh, projek lebuh raya Kota Baru Kuala Krai yang turut dihadiri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dr. Razi Jidin dan Pengerusi Jawatan Kuasa Perindustrian, Perdagangan, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Kelantan, Datuk Hanifah Ahmad. Pada majlis sama, Menteri turut menyaksikan sesi penyerahan projek oleh pegawai penguatkuasa kepada wakil kementerian. Pakej ini merupakan sambungan pakej 2B Pasir Ho Kaduk sepanjang 7 km yang telah siap Julai tahun lepas. Projek lebuh raya Kota Baru Kuala Krai sepanjang 61.4 km ini dimulakan secara berperingkat dalam rancangan Malaysia ke-10 RMK10 yang terbahagi kepada 3 pakej utama. Projek antara lain merupakan laluan baharu yang dapat meningkatkan kemudasampaian, keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Di samping usaha kerajaan menyediakan infrastruktur berkualiti di Kelantan, projek ini secara keseluruhan bakal mewujudkan rangkaian jalan yang efektif serta memastikan pembangunan seimbang di wilayah pantai timur. Sempadan Kelantan Thailand hanya dipisahkan dengan Sungai Golok. Justru komitmen berterusan pihak berkuasa negeri terus dipergiat dalam membenteras kegiatan jenayah rentas sempadan. Dan kata Ketua Polis Negeri Datuk Hasanuddin Hassan, beberapa tangkapan dibuat melibatkan kegiatan jenayah terutamanya penyeludupan dadah dan senjata api yang cuba dibawa masuk ke Kelantan. Serentak dengan itu, beliau sering mengingatkan pegawai dan anggota untuk peka dan sentiasa memperketatkan kawalan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa negeri Kelantan ni kita ada sempadan tetapi tidak ada pagar sempadan. Hanya sempadankan dengan sebatang anak sungai kan. Manakala daratan tu saya tak ingatlah berapa kilometer tu tidak ada pagar dan sebagainya, hanya setanah kan, setanah hanya ada batu sempadan. Nak kata sukar kami nak jaga, tidaklah begitu sukar, tetapi andai kata kalau ada pagar tu lagi baik, pagar sempadan maksud saya. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Daerah dan Pengerusi Peket Ibu Pejabat Polis IPD Pasir Mas. Pada majlis sama, bekas urustia bahagian Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, ASP Muhammad Roy Suhaimi Sarif dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Pasir Mas menggantikan Superintenden Ismail Yusof yang bersara bermula hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Hasanuddin berkata, pihaknya juga sudah bersedia dari segi fizikal dan mental dalam menghadapi sebarang kemungkinan banjir yang dijangka berlaku di negeri ini bermula bulan depan. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Pengarahnya Mat Saleh Sarbini berkata, pelbagai persiapan telah dilakukan terutama berkaitan logistik, pelan, tindakan kecemasan, latihan kepada anggota-anggota yang terlibat. Berikutan itu juga cuti pegawai dan anggota turut dibekukan
Langkah diambil untuk memastikan bomba dan penyelamat dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat, terutamanya penduduk yang terjejas banjir. Kita juga mendapat maklumat daripada lain agensi dari Meteorologi Malaysia, GPS dan juga JKM lah. Kalau ikut maklumat yang ada, berkemungkinan akan berlakunya 4 hingga 6 episod banjir ni di Kelantan mulai daripada bulan 11 hingga awal tahun depan lah. Beliau berkata demikian selepas program kempen keselamatan kebakaran JBPM Negeri Kelantan bersama Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kelantan di Machang yang dirasmikan oleh Rektor UiTM Machang, Profesor Madya Dr. Zulkifli Mohamad. JBPM turut mengadakan latihan dan pemantauan di kawasan yang dijangka dinaiki air, iaitu di Rantau Panjang, Jeli serta sepanjang laluan di Sungai Kelantan. Laporan itu menutup perkembangan dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Lela kembali semula bersama anda untuk perkembangan lain lintas langsung negeri-negeri. Silakan Lela. Baik, langsung dari Kota Baru Kelantan, Hazwani. Terima kasih.